Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya nak kongsikan dengan anda kepentingan bahasa Arab bahagian 2. Okay, sebelum ni saya dah kongsikan bahagian yang pertama. Baik, dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda beberapa perkataan bahasa Arab yang mana dengan perkataan bahasa Arab ini anda akan nampak keistimewaan bahasa Arab, anda akan nampak kepentingan bahasa Arab. Okey. Perkataan tidak dalam bahasa Arab ni dia banyak perkataan dan hari ini saya akan kongsikan 2 perkataan dahulu iaitu perkataan la dan lan. Dua-dua perkataan ini membawa maksud tidak. Baik, kalau kita baca buku agama yang diterjemahkan ke bahasa Melayu, sebagai contoh ada hadis Nabi menyebut orang yang begini dia tidak akan masuk syurga. Ataupun Nabi kata orang yang begini tidak masuk syurga. Perkataan tidak itu, kalau kita terjemahkan ke bahasa Arab, kalau kita lihat semula dalam bahasa Arab, banyak perkataan yang menunjukkan maksud tidak. Di antaranya adalah la dan juga lan. Okay. Di sini saya berikan 2 contoh. Kan ayat yang atas tu, la yadkhulul jannah. Jika diterjemahkan ke bahasa Melayu, terjemahannya macam yang di atas tu. Tidak masuk syurga. Dan ayat yang di bawah juga, yang bunyinya, lan yadkhulal jannah. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Melayu, maksudnya juga sama seperti di atas, iaitu tidak masuk syurga. Cuma apa perbezaannya? Perbezaannya di sini. Kalau la, ini adalah yang menunjukkan tidak buat sementara waktu. Tapi kalau lan, menunjukkan tidak untuk selama-lamanya. Kan, contohnya Nabi kata, la yadkhulul jannah. Kan, orang yang begini, dia tidak akan masuk syurga. Maksudnya orang ni, dia masuk neraka dahulu, na'udzubillah. Kemudian dia masih ada peluang untuk masuk ke syurga. Tetapi Nabi sebut, lan yadkhulul jannah. Maka orang ini, dia selama-lamanya tidak akan masuk ke syurga. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, kita akan nampak maksud yang tersirat. Kalau kita baca bahasa Melayu, maka gambaran tidak sejelas kita belajar, kita baca teks bahasa Arab. Okay, berikutnya, saya nak tunjuk perkataan akan. Okay, akan. Okay, ada 2 perkataan yang menunjukkan akan. Yang pertama, sa. Okay, dan yang kedua, saufa. Okay. Kedua-dua perkataan ini memberikan maksud akan. Okay, saya berikan contoh. Kalau bahasa Melayu kita kata, aku akan pergi ke Mekah. Ini kalau bahasa Melayu. Tapi kalau kita tulis dalam bahasa Arab, akan itu mungkin boleh ditulis dengan sa. Juga mungkin boleh ditulis dengan saufa. Contoh ayat di atas, ana sa'usafiru ila Makkah. Maksudnya, aku akan pergi ke Mekah. Ayat yang di bawah, ana saufa usafiru ila Makkah. Juga sama maksudnya, iaitu aku akan pergi ke Mekah. Baik, apa perbezaannya? Bezanya adalah, kalau sa, dia membawa maksud akan, tetapi orang tu dia akan buat dalam masa dekat. Boleh jadi dia akan pergi ke Mekah dalam masa 3-4 hari ni. Tapi kalau saufa, dia membawa maksud akan tetapi lambat lagi. Boleh jadi dia bagi tahu kita dia akan ke Mekah, tapi boleh jadi tahun depan, boleh jadi 2 tahun depan. Maksudnya lambat lagi. Ini antara keistimewaan bahasa Arab. Kalau kita baca teks Arab, kita akan nampak maksud yang tersirat. Sebagai contoh, kalau anda buka surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. Ayat ini menceritakan kalau dekat akhirat nanti orang tu dia dapat buku amalannya dengan tangan kanan. Lalu Allah sebut, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang ini akan dihisab dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah. Allah tak guna perkataan sa.
Allah guna perkataan saufa, akan. Orang yang dapat buku amalannya tangan kanan, dia akan dihisap. Allah sebut akan dihisap dengan bentuk saufa, nak menunjukkan kepada kita bahawa perjalanan di akhirat itu sangat lama. Sebab tu kita belajar, kita pergi ke kuliah-kuliah agama. Ustaz-ustaz beritahu, okey, sehari dekat alam sana menyamai 1000 tahun di sini. Masya Allah, sangat panjang. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, kita akan nampak maksud yang tersirat, yang mana tidak dapat digambarkan dengan bahasa Melayu. Okey, berikutnya, saya nak kongsikan perkataan duduk. Perkataan ni kita selalu guna. Baik, duduk. Ada dua perkataan yang membawa maksud duduk. Satu, jalasa. Dan yang kedua, qa'ada. Sebagai contoh, saya buat ayat ini, Muhammad duduk. Dan kalau kita baca buku sirah Nabi ataupun buku-buku bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Melayu, kita faham, oh Muhammad duduk, itu je. Maksudnya di sini Muhammad lah, saya tak maksudkan Nabi, nama orang Muhammad. Tetapi bila kita baca teks Arab, ada dua perkataan yang menunjukkan duduk, iaitu satu, jalasa, yang kedua, qa'ada. Sebagai contoh, ayat di atas itu, Muhammadun qa'ada, juga bermaksud Muhammad duduk. Ayat yang di bawah, iaitu Muhammadun jalasa, juga bermaksud duduk. Baik, apa perbezaan antara jalasa dan qa'ada ni? Baik, qa'ada yang di atas tu, duduk, bermaksud sebelum tu orang tu dia berdiri. Dan jalasa yang di bawah tu maksudnya duduk, tetapi sebelum tu orang tu dia berbaring. Apabila kita belajar bahasa Arab, kita akan nampak maksud yang tersirat. Inilah pentingnya sebab apa kita belajar bahasa Arab, sebab bahasa Arab ini akan menambah nilai dalam diri kita dan akan memberikan kepuasan kepada diri kita.